Silakan tempat duduk masing-masing dipersilakan. Okey, saudara-saudari, hari ini kita berada di Slim River untuk majlis pengisytiharan calon bebas blok kuasa ketiga pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan seperti yang kita lihat di pentas, bentar lagi saya akan depan ke pentas, diwakili juga ada wakil-wakil daripada DAP Anthony Locke dan Parti Amanah iaitu Muhammad Sabu yang telah turun sama untuk memberi sokongan padu terhadap calon bebas blok kuasa ketiga pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, tanpa melengah lagi, kita ikuti secara langsung. Dipersilakan. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dengan ihsan dan rahmat-Mu, berkatilah dan peliharalah majlis kami pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun bagi meraihkan pengumuman calon bagi pilihan raya kecil N58 Dun Slim. Ya Allah, Kau perkuatkanlah jentera kami dalam PRK ini. Kau berikanlah persefahaman, bantu-membantu dan bersatu padu antara setiap ahli jentera kami dalam PRK ini. Kau jauhkanlah kami dari persengketaan, berkecil hati dan salah faham dalam segala hal ketika mana kami bekerja, ya Allah. Akhirnya, ya Allah, setelah kerja keras dan gerakan yang tersusun, Kau berikanlah kemenangan buat calon yang bakal diumumkan sebentar lagi, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah kejujuran dan keikhlasan buat kami seluruhnya, agar perjuangan kami dalam wadah politik yang baru akan lebih setia dan tidak mudah terbeli dengan godaan jawatan, harta dan tipu daya dunia. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Dzal Jalal wal Ikram, terimalah doa dan harapan kami ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mari ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Hafiz yang telah memimpin doa kita sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput untuk menyampaikan ucapan annual dari pengarah PRK N58 Slim. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Wira Haji Marzuki bin Yahya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, saudara Arman, yang kita kasihi ayahanda yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang kita raikan, yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini, lain tidak lain Yang Berhormat Abang Mat Sabu kita. Tak lupa juga saya pada sahabat seperjuangan yang sentiasa berdiri atas kebenaran demi negara Malaysia yang tercinta ini, lain tidak lain Yang Berhormat
Datuk Seri Utama Mukris Mahathir. Sahabat saya daripada DAP yang berhormat Anthony Loh. Dan orang yang paling kuat di Tanjung Malim ini lain tidak lain yang berhormat Chan Ling Kang. Tak lupa juga saya kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, rakan-rakan yang berada bersama-sama pada kita pada malam ini yang memberi sokongan di dalam majlis yang serba ringkas, iaitu majlis untuk kita nak mengenalkan calon kita pada malam ini. Alhamdulillah, hari ini kita diberi nafas dan tenaga. Kita berada dalam satu suasana yang mungkin agak kurang selesa, di mana dengan malapetaka COVID yang melanda negara kita ini telah membuatkan setiap pergerakan kita itu terhad. Namun, dalam perjuangan kita ini, inilah satu-satunya kubu untuk kita memastikan bahawa calon kita mampu untuk menggugat lawan. Mungkin agak unik kali ini, saya berdiri di sini. Kalau dulu saya berdiri di atas satu payung platform yang begitu utuh, yang begitu kuat. Bila mana kita masuk PRK, kita masuk pilihan raya, kita tak perlu takut. Kerana kita berada dalam satu gagasan yang kuat, iaitu gagasan Pakatan Harapan. Tetapi hari ini tuan-tuan, walaupun saya ini menjadi pengarah jentera pilihan raya di sini, tetapi saya sendiri pun tidak tahu bahawa kita ini parti apa yang kita ada. Inilah yang unik yang kita ada. Kerana kumpulan kita, kerana parti kita yang terdahulu bersatu telah mengkhianati perjuangan kita. Maka kita telah mengambil satu ketetapan. Berjuang demi kebenaran, tetap kita lawan mereka. Walaupun kita tidak ada platform, saya ingin ucap syabas dan tahniah kepada semua jentera-jentera dan juga pengurusi-pengurusi PDM yang mana kita mampu mewujudkan 13 PDM di dalam tahun ini. Inilah semangat yang kita ada. Maka kita hadir di sini. Kita semua adalah pejuang untuk menebus maruah bangsa dan negara. Saya berharap walaupun kita tidak berada dalam Pakatan Harapan, namun sokongan rakan-rakan kita yang di dalam Pakatan Harapan juga hadir untuk memberi sokongan dan semangat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan gelanggang ini adalah satu gelanggang yang benar-benar untuk kita nak menebus maruah kita demi sebuah perjuangan bangsa dan juga sebuah negara Malaysia yang kita cintai ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau nak bercakap panjang kerana ini bukanlah pentas untuk kita nak berceramah panjang, tetapi ini adalah pentas untuk kita nak beri penghormatan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pejuang kita yang sebenarnya. Tun adalah pejuang kita yang sebenarnya. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima mengucapkan terima kasih kepada pengarah pilihan raya PRKN 58 bagi calon bebas Dato' Wira Haji Marzuki Yahya. Hadirin yang dihormati sekalian, kita bersama-sama hari ini untuk meraihkan seorang anak muda yang ingin kami ketengahkan sebagai calon untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan sekalian di Dewan Undangan Negeri Perak. Anak muda ini dilahirkan dan dibesarkan di negeri bertuah ini dan sekarang berusia 38 tahun. Dia anak bongsu di kalangan 5 adik-beradik dan lahir
di dalam keluarga pendidik agama. Ayahnya, Allahyarham Haji Muhammad Tanusi bin Maulud, seorang pesara guru agama dan bekas naib kadi Teluk Intan, manakala ibunya, Hajah Jariah binti Muhammad Yunus, juga merupakan seorang pesara guru agama. Dia sendiri berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mempunyai diploma lepasan ijazah syariah dan amalan dari Universiti Teknologi Mara. Beliau adalah cucu kepada Allahyarham Haji Muhammad Yunus bin Ahmad, seorang guru agama terkenal di Bidur dan juga Sungkai sekitar tahun 60-an hingga 80-an. Sudah berumah tangga dengan Dr. Nur Aina Osman dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Istrinya seorang pakar radiologi di Hospital Teluk Intan dan pakar jemputan di Hospital Selim Rewa. Calon kita ini, tuan-tuan dan puan, merupakan seorang peguam. Karyanya sebagai peguam bela dan peguam cara serta peguam syar'i bermula sejak tahun 2007. Dia kini mempunyai 2 firma guamannya sendiri di Perak dan juga Selangor. Fasih dalam 3 bahasa termasuk bahasa Arab. Calon kita aktif dalam aktiviti NGO seperti Persatuan Guaman Hartanah, Malaysia dan program-program kemasyarakatan dengan memberikan penerangan dan klinik guaman secara percuma. Harapannya ialah dapat membantu melahirkan masyarakat bebas rasuah, bermaruah dan berintegriti, adil dalam membuat segala keputusan, serta hormat kepada rule of law atau keluhuran undang-undang. Hadirin sekalian, kita berkongsi latar belakang calon ini bukan untuk bermegah. Kami mahu menyatakan kepada tuan-tuan dan puan bahawa anak muda yang mempunyai integriti dan kesedaran bangsa kekal bersama di dalam perjuangan kita untuk mengembalikan maruah Melayu dan Islam yang tercalar oleh tindak tanduk pemimpin Melayu Islam yang tamak, rasuah, tidak bermaruah, khianat dan tiada jati diri. Kami juga mahu tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa kami menampilkan calon yang berkaliber kerana pilihan raya kecil bagi Dun Slim ini amat penting sebagai langkah pertama untuk meneruskan perjuangan kita yang masih belum selesai. Tuan-tuan dan puan, marilah kita jemput yang amat berhormat Tun Datuk Seri Utama dan juga Toki untuk bangun sebelum saya teruskan dengan menyebut nama calon kita. Tuan-tuan dan puan, ini calon kami dan pada malam ini kami serahkan calon kami untuk tuan-tuan dan puan-puan terima dengan hati terbuka. Usah kita ragu, usah kita pening. Koma jangan takut, koma jangan risau. Moh kita sokong ramai-ramai. Tuan-tuan dan puan, calon bebas PRK N58 Slim dipersilakan Encik Amir Kushani bin Muhammad Tanusi. Hidup Amir! Hidup Amir! Dipersilakan Tun untuk menyampaikan watikah pelantikan sebagai calon bebas PRK 58 kepada Encik Amir Kushani bin Muhammad Tanusi. Tuan-tuan dan calon anda semua. Sekali lagi hidup Amir! Hidup Amir! Encik Amir Kushani, hidup! Hidup! Silakan saya ambil Kushani untuk ambil tempat duduk ni, ada tanda ataupun kursi ya. Seterusnya bagi menyampaikan sokongan kepada calon kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Ahli Parlimen Tanjung Malim, dipersilakan Yang Berhormat Tuan Chang Lika. Terima
kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir, yang berhormat saudara Sabu, yang berhormat saudara Anthony Loh, Datuk Seri Mukris, Datuk Mazuki, pimpinan-pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera, selamat malam. Saya ingin bermula dengan menyambut kehadiran tuan-tuan dan puan-puan selaku tuan rumah. Selamat datang ke Parlimen Tanjung Malim. Tuan-tuan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Huzari Abdul Talib, mantan rakan sejawatan saya di Dewan Undangan Negeri. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya bukan ahli parlimen. Tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita tidak dapat menyaksikan seorang penrasuah yang paling besar di dunia diambil tindakan mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa sokongan anda, kita tidak akan dapat menyaksikan begitu banyak cash 114 juta dipunggah dari rumah Datuk Seri Najib Razak. Tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dapat menyaksikan itu semua. Tuan-tuan, 28 hari bulan Julai adalah satu hari yang sangat bersejarah kerana seorang perasuah yang paling besar di dunia telah dijatuhkan hukuman. Datuk Najib dijatuhkan hukuman di mahkamah sebab didapati menyeleweng wang sebanyak 42 juta ringgit. Itu baru 7 pertuduhan, tuan-tuan. Ada 42 pertuduhan. Ini baru 7. Dijatuhkan hukuman, masuk penjara 12 tahun, denda 200 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita bayangkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sokong kita pada tahun 2018, kita tidak dapat menyaksikan itu semua. Tuan-tuan, ada orang kata, adakah conviction Najib itu sesuatu yang mengejutkan? Memang tidak mengejutkan, tuan-tuan. UMNO dengan rasuah ni memang tidak dapat dipisahkan. Tidak mengejutkan. Kalau kita guna istilah Abang Mat, UMNO dengan rasuah ibarat kentut dengan tai. Tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu kita tidak rasa terkejut apabila ada seorang pemimpin UMNO dijatuhkan hukuman menyeleweng wang rakyat. Tetapi apa yang mengejutkan kita rasa terperanjat adalah orang yang sebelum ini kata nak membantras rasuah. Begitu gahnya apabila dipecat dari UMNO sebab nak membantras rasuah, sebab nak mempertahankan wang rakyat. Dia dipecat dari UMNO. Begitu berprinsip. Tetapi orang inilah hari ini sanggup bersekongkol dengan Najib Tun Razak yang telah dijatuhkan hukuman, didapati menyeleweng wang rakyat 42 juta ringgit. Saya amat terperanjat. Pejuang yang kata nak membantras rasuah itu sanggup bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan hari ini, Perikatan Nasional, adalah satu kerajaan pintu belakang. Apabila kita gunakan istilah itu, dia orang marah. Kata kita bukan pintu belakang. Kita angkat sumpah di istana. Kita dilantik. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab itu,
Perikatan Nasional adalah kerajaan pintu istana. Katanya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam parlimen, saya tanya soalan. Saya kata, saya ada seorang kawan, belajar agama. Dia ni, saya tanya dia lah, tanya bukan pasal politik. Saya tanya tentang hukum Islam. Hukum sembelihan. Saya kata ada seekor ayam, kalau kita sembelih dengan cara yang betul, ikut hukum Islam, tetapi ayam itu adalah ayam curi. Saya tanya Ustaz, ayam itu haram atau halal? Haram dia jawabnya. Haram. Abang sudah jawab. Jawapannya adalah haram. Saya tanya lagi, kalau proses sempurna, dia ikut semua langkah-langkah betul, ikut semua hukum Islam, proses itu sempurna, haram ke haram? Dia kata haram seharam-haramnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional adalah seperti ayam yang dicuri itu. Walaupun dia melalui proses yang betul, walaupun dia sah di sisi undang-undang, tetapi kerajaan itu adalah kerajaan curi. Haram seharam-haramnya, tuan-tuan. Haram jaya. Tuan-tuan, oleh sebab itu, saya minta kali ini kita guna peluang ini, PRK ini, untuk sampaikan mesej yang jelas kepada Perikatan Nasional bahawa kita rakyat Malaysia benci dengan pengkhianatan. Boleh ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kata pengkhianat itu kita kena maki. Saya kata tak, saya ambil pendekatan yang lain. Saya tak maki, biar kita berpantun. Apa guna daunnya lebat kalau buahnya dimakan ngengat? Apa guna mengaku sahabat kalau engkau sanggup berkhianat? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kata Perikatan Nasional perangainya sebiji dengan Barisan Nasional. Sebiji. Baru beberapa bulan menjadi kerajaan, timbalan menteri dia pergi kempen pemilihan parti, naik pesawat TUDM. Timbalan menteri dia dengan secara terbuka kata, oh kita boleh bagi sokongan, surat sokongan. Kalau saya menang jadi ketua Amada, saya akan tulis surat sokongan terus kepada Tan Sri Perdana Menteri. Tak malu langsung, tuan-tuan. Tak malu langsung. Kalau kita biarkan orang-orang macam ni memimpin negara kita, tuan-tuan, negara kita akan hancur. Maka saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kita guna PRK ini. Kita gunakan peluang ini dengan baik. Kita bagi mesej jelas kepada Perikatan Nasional bahawa kita benci dengan pengkhianatan, kita benci dengan perasuah. Kali ini bagi sokongan yang padu kepada calon pejuang. Boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Chang Li Kang, Ahli Parlimen Tanjung Malay. Seterusnya tuan-tuan dan berikan tepukan yang gemuruh kepada seorang lagi ahli parlimen yang hadir untuk memberi sokongan kepada Encik Amir Khushairi, calon bebas di PRK Slim ini. Tuan-tuan dan puan, berikan tepukan kepada Yang Berhormat Seremban Tuan Anthony Loh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang Berhormat Datuk Seri Mukris, Yang Berhormat Datuk Mazuki, Yang Berhormat Bang Masabu, seluruh pimpinan daripada Keadilan, Amanah dan DAP, serta rakan-rakan pimpinan daripada Parti Bersatu yang asal, khususnya 7 lelaki sejati di depan kita ni. 6 daripada mereka ahli Dewan Rakyat, seorang ahli Dewan Negara yang kekal berprinsip tidak mengkhianati perjuangan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, para penyokong, salam sejahtera.
Tadi apabila saya sampai, saya merasa terkejut melihat kehadiran pada malam ini. Kita sedang berada di tengah-tengah wabak COVID. Ramai orang tidak berani berhimpun, tidak berani keluar di tempat di mana ramai orang kerana takut kena COVID. Dan sekarang ini pula Tun Dr. Mahathir bukan lagi Perdana Menteri. Saya ingat ramai daripada penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir dah ikut dah Perdana Menteri baru. Lepas itu, malam ini Majlis Pengenalan Calon bebas. Saya dah tak lama dah dalam politik, tak sampai pun 20 tahun. Tetapi tak pernah dalam 20 tahun ini saya lihat kalau calon bebas ada Majlis Pengenalan Calon. Biasanya calon bebas hanya diketuai pada hari penamaan calon. Tak ada majlis sebesar ni. Tetapi malam ini walaupun hanya memperkenalkan calon bebas, tetapi malam ini kita lihat kehadiran dan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan yang cukup meyakinkan dan memberikan semangat. Malam ini mengingatkan saya masa sebelum kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Khususnya di antara tahun 2016 sehingga 2018. Sepanjang 24 bulan, Tun Dr. Mahathir dan pimpinan daripada Pakatan Harapan, kita berkempen di seluruh pelosok negara. Dan pada ketika itu hampir setiap ceramah dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir sendiri, bukannya oleh Presiden Bersatu. Yang hadir pengurusi Bersatu pada ketika itu. Walaupun ketika itu Tun Dr. Mahathir dah berumur 91 tahun, tetapi di seluruh pelosok negara Tun Dr. Mahathir lah yang turun berceramah, turun berkempen. Setiap ceramah kita hadir, kita lihat semangat rakyat Malaysia keluar beramai-ramai memberikan sokongan kepada kita. Kerana mesej kita pada ketika itu ialah kita mesti bersatu, parti-parti pembangkang mesti bersatu, mesti mencari jalan, mencari strategi untuk menumbangkan perampak, penyamun dan penyangga. Dan akhirnya kita berjaya. 9 Mei 2018 kita berjaya. Dalam sejarah Malaysia, parti-parti pembangkang menumbangkan Barisan Nasional. Dan rakyat Malaysia memberikan mandat kepada Pakatan Harapan, memberikan mandat kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tetapi lepas 22 bulan, ada di kalangan rakan-rakan kita dulu, mereka menang atas platform kita, jadi ahli parlimen, tetapi mereka mengkhianati perjuangan kita dan bekerjasama dengan pihak yang telah kalah, Barisan Nasional yang telah kalah dalam pilihan raya, untuk membentuk semula kerajaan. Itu namanya pengkhianatan kepada mandat yang diberikan oleh rakyat. Tetapi pengajaran kita sebelum PRU 14 ialah, walaupun sekarang ini Perdana Menteri dipilih di kalangan ahli-ahli parlimen, tetapi ahli-ahli parlimen yang dulu menang melawan Barisan Nasional, jangan mereka lupa bahawa yang menangkan mereka ialah rakyat. Yang menangkan mereka ialah tuan-tuan dan puan-puan. Mereka telah mengkhianati mandat yang telah diberikan. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita mesti ingat bahawa cara dan strategi kita menang dulu ialah kita mesti bersatu.
kita mesti mencari titik persamaan. Yang salah satu strategi yang penting PRU14 kita menang lawan Barisan Nasional ialah kita bekerjasama, kita bersatu padu, mencari titik persamaan dan memastikan satu lawan satu di antara pembangkang dengan Barisan Nasional. Dengan semangat yang sama. Itu sebabnya Pakatan Harapan bersetuju untuk pilihan raya kecil Slim ini kita menyokong calon bebas yang di-endorse oleh Tun Dr. Mahathir untuk memastikan pertembungan satu lawan satu dalam PRK Slim ini. Kita rasa calon Saudara Amir Kushari yang dipilih oleh pimpinan Tun Dr. Mahathir adalah calon yang paling sesuai. Kerana yang pertamanya kita tahu bahawa kerusi ini ditandingi oleh Bersatu pada tahun 2018. Bersatu yang di bawah Tun Dr. Mahathir ketika itu. Tetapi sekarang ini Bersatu dan awal-awal umum tak bertanding. Mereka menyokong calon UMNO untuk bertanding. Pakatan Harapan mengambil pendirian bahawa kerusi ini patutnya ditandingi oleh calon yang telah pun disokong oleh Tun Dr. Mahathir. PAS sudah tentu sekarang ini tak bertanding. Mereka menyokong UMNO sekarang. Walaupun dulu saya pun dah kawan lama dengan PAS dulu. Selalu berceramah satu pentas. Saya selalu dengar ceramah daripada pimpinan PAS dulu. Kita wajib kalahkan UMNO. Mereka nak kuburkan UMNO. Itu dulu. Sekarang mereka nak selamatkan UMNO. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa pun berlaku, kita harap, kita yakin bahawa kalau kita boleh mencari titik persamaan, kalau kita boleh menyatu padukan blok pembangkang, tak lama lagi kalau pilihan raya umum diadakan semula, kita akan mengembalikan mandat yang diberikan oleh rakyat. PRK Slim ini adalah permulaan. Bulan depan kita akan ada pilihan raya negeri di Sabah. Kita pun akan cuba mencari titik persamaan dengan parti warisan supaya kita pastikan di kalangan kita menampilkan satu barisan calon yang bersatu padu untuk melawan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menyeru pengundi-pengundi di Slim ini untuk memberikan sokongan penuh kepada saudara Amir Kushari dalam pilihan raya kecil nanti. Tak kira lah dia pakai lambang bunga ke, pokok ke, kunci ke, atau apa saja lambang pun. Janji bukan lambang dacing. Lambang apa tak penting. Yang penting ialah pendirian beliau. Pendirian beliau bersama dengan Tun Dr. Mahathir, pendirian kita bersama untuk melawan rasuah. Itu yang paling penting. Perjuangan kita belum selesai. 22 bulan kita memerintah. Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tengok kesannya. Kita dapat pastikan kleptokrat dibawa, dihadapkan ke mahkamah, dijatuhkan hukuman. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Seorang bekas Perdana Menteri dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman. Tetapi kita harap Najib Tun Razak adalah bekas Perdana Menteri yang pertama dan yang terakhir dihadapkan ke mahkamah. Kerana kita nak supaya pastikan
sistem pentadbiran negara kita dibersihkan. Tak ada mana-mana Perdana Menteri Malaysia yang akan menyalahgunakan kuasa mereka semasa dalam jawatan itu. Itu sebabnya dalam 22 bulan pentadbiran Tun Dr. Mahathir berusaha sedaya upaya membersihkan sistem pentadbiran kita. Kita merombak semula pemerintahan negara, cuba mereformasikan institusi, meletakkan orang-orang yang berwibawa, menjaga agensi kerajaan, menjaga GLC, menjaga Badan Berkanun. 22 bulan kita letak orang-orang yang berwibawa. Tetapi sekarang ini GLC, Badan Berkanun, syarikat-syarikat kerajaan dipengurusikan oleh ahli-ahli politik, diletakkan oleh orang-orang UMNO dan orang-orang PAS bersatu sebagai reward politik kepada mereka kerana menyokong pimpinan yang sedia ada. Tetapi kalau kita nak bersihkan dan pastikan rasuah dapat dihapuskan, kita perlu reformasikan sistem pentadbiran negara kita yang telah kita mulakan selama 22 bulan. Tetapi banyak lagi kerja yang kita perlu usahakan. Itu sebabnya kita mesti cuba mendapat semula mandat rakyat untuk meneruskan kerja kita untuk membersihkan negara. Dan itu sebabnya perjuangan ini mesti kita teruskan. Dan perjuangan ini boleh kita teruskan kalau kita menyemarakkan momentum perjuangan bermula daripada PRK Slim, selepas itu Sabah, dan apa saja pilihan raya kecil, kita lawan Barisan Nasional, kita lawan Perikatan Nasional. Sekarang mereka ini kita pun tak tahu apa nasional. Dia kadang-kadang Barisan Nasional, kadang-kadang Muafakat Nasional, kadang-kadang Perikatan Nasional. Tapi UMNO kata dia sokong Perikatan Nasional tetapi tak masuk Perikatan Nasional. Saya pun tak faham. Tak ada siapa dia keluar faham. daripada Perikatan Nasional Robot nasional. tetapi masih berada dalam Perikatan Nasional. Tak ada siapa Jadi yang faham. apa pun nasional mereka, kita pastikan yang penting kita menangkan calon kita, Saudara Amir Khusyari, pada PRK Slim ini. Dan Pakatan Harapan, pimpinan DAP dan pimpinan Pakatan Harapan akan bersama-sama turun memberikan sokongan kepada calon kita, calon bebas, calon Amir Khusyari. Sekian, terima kasih. Wajib ucapkan terima kasih kepada Ahli Parlimen Seremban Yang Berhormat Tuan Anthony Loke. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan acara, ingin saya ingatkan lagi sekali, kita masih lagi berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan ada SOP-nya. Tuan-tuan dan puan, saya tahu payah, saya tahu susah, tapi mohon sangat kekalkan jarak. Kat depan ni jaraknya dah jadi 3 cm. Jadi kalau boleh kita gerak jauh sikit. Kawasan ni luas, rasanya ada ruang lagi kalau kita cuba kekalkan jarak 1 meter antara satu sama lain, dan jangan lupa pakai pelitup muka. Lebih baik kalau pakai pelitup muka yang ada imej Tun Dr. Mahathir. Okay, tuan-tuan dan puan, seterusnya dipersilakan untuk menyampaikan ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, Ahli Parlimen Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abang-abang semua? Tak dengar abang-abang semua? Itu dia, suara bebas. Ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, penyokong-penyokong yang saya hormati sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat berhimpun bersama dalam cuaca yang begitu baik sekali. Satu petanda yang begitu baik. Kali pertama kita lihat perkara luar biasa seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Anthony Loke sebentar tadi,
di mana ada pula majlis untuk memperkenalkan calon bebas, bukan daripada calon parti. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua. Tahniah kerana tentunya kita ini berhimpun bersebab, bukan berhimpun seronok-seronok konon macam nak melanggar PKP pula. Kita berhimpun kerana kita tak rela, tak sanggup melihat maruah kita tergadai sebegitu rupa. Kita tidak rela melihat ada pihak menggunakan nama baik orang Melayu, orang Islam untuk membuat penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Betul tidak? Kita berhimpun kali ini kerana kita nak menyelamatkan keadaan. Kita nak menyelamatkan negara kita, negeri kita, diri kita dan keluarga kita. Kerana kita tidak rela rasuah berleluasa, bermaharajalela di dalam negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat PRU 14 yang lepas, ke hulu ke hilir, Pakatan Harapan berkempen untuk mendedahkan mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh seorang Perdana Menteri yang masa itu memerintah dengan kuasa yang begitu besar sekali. Dalam keadaan kita pembangkang berhadapan dengan sebuah kerajaan yang rakus menyalahgunakan kuasa, kita menerangkan satu persatu kepada rakyat yang sanggup mendengar mengenai penyelewengan tersebut. Dan yang kita ceritakan itu bukan perkara kecil-kecil, tuan-tuan. Kita sebut mengenai rasuah tahap gaban. Sampai guna istilah gaban. Kita perkenalkan satu perkataan baru dalam kamus bahasa kita, kleptokrasi. Kita pula nak kena belajar apa maksud kleptokrasi. Bila ditanya, Tuan Mahathir akan kata, kleptokrasi ialah penyangun, pencuri. Mudah, senang nak faham. Kita dedahkan satu persatu, tuan-tuan dan puan. Walhal pada ketika itu, belum lagi ada apa-apa siasatan yang dilakukan. Cuma berita-berita yang terdedah, yang terbocor daripada orang-orang dalam yang menyebarkan maklumat yang tentunya menimbulkan rasa resah dan takut, cemas kita kerana kita tidak mahu negara kita ini dipimpin dan ditadbir oleh penyangak-penyangak seperti itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan semua, Pakatan Harapan menang di dalam PRU 14 itu dan telah berjaya menubuhkan kerajaan baru, kerajaan yang bukannya daripada Barisan Nasional. Ini pertama kali yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya selepas kita tubuhkan kerajaan, barulah siasatan berjalan dengan begitu teliti dan teratur sekali. Dan satu demi satu pendedahan bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh ingat lagi laporan berita di dada akhbar di kaca TV. Pegawai polis telah menyerbu pansapuri mewah di Kuala Lumpur dan bawa turun kotak-kotak berwarna oranye yang diisi dengan barang-barang berharga. Duit mata wang tunai pun ratusan juta ringgit, tuan-tuan. Sampai nak kira duit itu pun memakan masa seminggu, tuan-tuan. Seminggu nak kira duit. Dan ini semuanya sebuah pangsapuri yang dipunyai oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, dan isteri kesayangannya Rosmah Mansor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat lagi
kempen kami waktu itu, kita kata pasal benda-benda ni. Kita dedahkan, kita terangkan. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Mujurlah yang percaya lebih ramai. Maka itu sebabnya kita menang dalam pilihan raya. Tetapi pada kita ini sekarang, bulan 8 tahun 2020, ini bukan lagi cerita dongeng, bukan cerita yang tak berasas, yang tak dibuktikan dengan bukti-bukti sahih. Sebaliknya sudah dibuat satu penghukuman di dalam mahkamah, tuan-tuan, di mana dengan begitu terang lagi, bersuluh lagi, disebut oleh hakim apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib, sehingga kan beliau telah dihukum penjara 72 tahun, tuan-tuan. 72 tahun. Tetapi bila disingkatkan menjadi 12 tahun. Jangan lupa, tuan-tuan, kalau ikut kesalahan-kesalahan yang dibuat, setiap satu kesalahan itu ada hukuman penjara, yang itu bila dicampurkan semua bukan 12 tahun, tetapi 72 tahun. Kalau 72 tahun ni nak kira bersalah dengan salah-salah yang teramat lah, orang kata. Ya? Bukannya salah kecil-kecil. Kemudian juga didenda, kena bayar, tuan-tuan, 210 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 hari yang lepas, Pejabat Peguam Negara di bawah Kerajaan Perikatan Nasional ini, yang mana disebut tadi, di dalam Perikatan Nasional itu ada UMNO, ada PAS, ada Bersatu, ada juga GPS. Dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini, Pejabat Peguam Negara merayu kepada hakim, merayu kepada mahkamah untuk tambah lagi hukuman terhadap Najib Razak. Dia kata 72 tahun tu sikit sangat. 210 juta itu pun terlampau sikit, dia kata. Sepatutnya kurang-kurang 2 kali ganda, 420 juta ringgit. Jadi apa kita nak lagi, tuan? Takkan dalam keadaan macam ini pun, bila hakim dah keluarkan penghukuman dalam mahkamah, walaupun ada rayuan, tetapi dari segi proses kehakiman, tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, sudah pun didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Ini kita semua kena faham. Oleh sebab itu, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali kita biarkan, kita benarkan penyelewengan seperti itu jatuh menimpa atas kita sekali lagi. Yang bertanding di Slim ini pun adalah daripada Barisan Nasional. Calonnya pun daripada UMNO, tuan-tuan dan puan. Siapa itu UMNO? Bekas presidennya Najib Razak yang telah dijatuhkan hukuman. Jangan kita fikirkan oleh sebab Najib sudah pun didapati bersalah, dijatuhkan hukuman, dia tidak lagi presiden UMNO, maka UMNO tiba-tiba jadi bersih, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita fikir begitu. Kerana seperti mana yang telah diterangkan seperti tadi, satu demi satu jawatan JLC, jawatan menteri, timbalan menteri dan macam-macam lagi, sampai wakil keluar negara bertaraf menteri pun ada. Besok ni kita akan bahas dalam parlimen peruntukan tambahan, kerana kementerian dah pecah 3. Kementerian yang 1 zaman PH dah jadi 3. Tambah lagi bajet, tuan-tuan. Jumlahnya sampai bilion-bilion juga duit rakyat. Jadi inilah keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya merayu sangat-sangat, tuan-tuan dan puan, di dalam pilihan raya kecil Slim ini, pilihlah calon bebas, iaitu saudara Amir Kushan.
Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, rasuah ini musuh paling besar bagi negara kita. Apa juga yang kita rancang nak buat, apa juga usaha kita, bagaimana kita nak menguruskan kewangan untuk menjayakan satu-satu program ataupun projek untuk rakyat. Kalau ada rasuah, semuanya tak menjadi. Benda yang sepatut kosnya mungkin RM50,000, tiba-tiba boleh jadi RM100,000. Yang kos 5 juta boleh jadi 10 juta. Yang lebih teruk lagi, yang kos 50 juta tiba-tiba boleh jadi 100-200 juta. Dan akhirnya rakyat juga yang terpaksa tanggung. Kalau kita rasakan bahawa negara kita ni sepatutnya negara yang kaya, cukup dengan hasilnya, hasil mahsulnya cukup untuk dinikmati oleh rakyat, tetapi kita juga terasa macam ada benda tak kena, projek tak siap-siap, terbengkalai. Kalaupun jadi projek, rosak dan macam-macam lagi. Sebabnya tak lain tak bukan ialah kerana penyelewengan. Bila ada amalan-amalan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya, itulah jadinya. Jadi saya merayu tuan-tuan dan puan, kami ini bermati-matian tuan melawan rasuah. Dan kita mohon sokongan daripada rakyat supaya mandat yang diberikan oleh rakyat seperti mana yang kami dapat dari 14 hari itu diteruskan, dan unsur-unsur untuk membanteras rasuah ini berterusan. Kalau tidak, kita semua risau apa akhirnya akan terjadi. Akhir sekali tuan-tuan dan puan, saya nak sentuh sedikit mengenai istilah khianat. Satu istilah yang kerap kali kita dengar belakangan ini. Ada orang sebut bahawa kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri ketika ini adalah sebuah kerajaan tebuk atap, pintu belakang, yang wujud hanya kerana pengkhianatan. Saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan, khianat ni tidak boleh dibuat oleh musuh kita. Musuh kita tak boleh khianat kita. Sebab musuh kita dah memang bermusuh dengan kita. Apa dia buat pun memang tak ada benda baik lah. Tak ada benda yang elok-elok dia nak buat untuk kita, kerana dah memang nama dia pemusuh. Khianat ini tuan-tuan dan puan, datangnya daripada orang yang kita yakini, orang yang kita percayai, adik-beradik kita tuan-tuan dan puan, kawan-kawan kita yang menyebabkan pengkhianatan. Betul tidak? Kalau bukan kawan, kalau bukan keluarga, kalau bukan orang yang kita harapkan, itu bukan khianat namanya. Bila orang macam inilah yang tikam belakang kita, itulah yang kita namakan khianat. Betul? Tapi khianat inilah yang paling teruk. Satu perkara yang sangat-sangat tidak boleh kita maafkan. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi warning. Jangan siapa-siapa mengata dekat Tun Mahathir dengan saya, tuan-tuan puan. Silap-silap ada orang nak tumbuk, tuan-tuan. Ada orang mengaku lah. Dia mengaku saja, tak tahu lah betul tak betul kan. Ada pula orang kata, kalau macam tu baik dia tumbuk diri dia sendiri dulu. Jadi jangan nak percayalah benda-benda macam ni. Kami pun sama-sama dengan Tun, kawan-kawan kita memang duk gelak-gelak saja. Sebab ada orang mengaku macam-macam. Mengaku anak angkat Tun pun ada. Lepas tu ada apa? Anak didik pun ada. Anak daddy pun ada. Dan terbaru sekali, anak buah.
Semua mengaku anak. Saya pun tak perasan adik-adik saya ramai macam tu. Kat Perak ni pun ada. Jadi saya pun tanyakan Tun bila masa Tun ni sampai ramai sangat anak ni. Dia kata tak ada. Jadi janganlah tuan-tuan nak percaya benda-benda macam ni. Semua karut belaka. Tambah pula lagi bagi orang yang khianat kita, jangan kita percaya cakap-cakap dia. Ya. Jadi akhir sekali tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang fikirkan PRK ni kecil saja, apa sangat. Menang kalah tak ubah keadaan ataupun situasi politik dalam negeri Perak. Tak akan tumbang kerajaan kalau kita menang, dan tak akan semakin kuat kerajaan kalau dia yang menang. Tapi yang saya nak sampaikan sini ialah satu mesej yang kita nak hantar kepada rakyat bahawa kami ini masih ada. Kami bukan di kalangan bersatu yang khianat, tetapi kami bersatu yang berprinsip. Kalau kami dari kalangan yang tidak berprinsip, Tun Mahathir masih Perdana Menteri kepada Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, tuan-tuan. Betul tidak? Tetapi kerana tak sanggup, tak rela, itu sebabnya terjadi keadaan macam ini. Tetapi kami terima seadanya. Kita terima jatuhnya kerajaan PH kerana prinsip, tak apa. Tetapi dalam keadaan prinsip ini, kita tetap akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita nak supaya negara kita ini terselamat, rakyatnya semua hidup dalam keadaan aman lagi makmur. Maka dalam PRK Slim ini pun, tuan-tuan dan puan, saya memohon sangat-sangat sokongan-dokongan kerjasama semua pihak, khususnya pengundi-pengundi di dalam DUN Slim ini. Berilah keyakinan, percayalah bahawa kita boleh melakukan perubahan. Jangan putus asa, jangan lepas tangan. Biarlah setiap satu undi yang ada di tangan tuan-tuan dan puan itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya menjamin masa depan anak cucu cicit kita, tuan-tuan dan puan. Pastikan calon bebas Amir Kusyari kita menang dengan penuh gaya sekali pada PRK ini. InsyaAllah saya yakin kalau itu dapat kita lakukan, maka Allah SWT akan memberi keberkatan, keredaan dan rahmat kepada segala benda yang kita perjuangkan bersama, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, Ahli Parlimen Jerun Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ingatkan, tolong kekalkan penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal dan pakai pelitup muka masing-masing. Ya tuan-tuan dan puan, seterusnya bagi menyampaikan sokongan dan juga aluan-aluannya kepada wakil calon kita di PRK Slim ini, dipersilakan Yang Berhormat Kota Raja Abang Mat Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Yang berbahagia Tun Dr. Mahathir, sahabat, seluruh pimpinan, Saudara Marzuki, Mukhris, Anthony Loke, Chan Lee Kang, Timbalan Presiden Amanah. Ramai Amanah datang ni, sebab bos datang. Seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita merasa terharu orang yang menyambut hari jadinya yang ke-95 bulan lepas masih mampu berada di atas pentas. Bagi saya, banyak dunia ni saya melawat juga. Orang yang 95 tahun boleh bergerak, boleh bersyarah, boleh naik tangga, semua ni 1 in billion, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya
tidak tahu kenapa Allah panjangkan umur Tun Dr. Mahathir Mohamad. Barangkali ada perkara yang perlu diselesaikan sebelum Tun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam politik saya sendiri pun agak lama, tapi nak banding dengan Tun tak boleh lah. Masuk pilihan raya dah 9 kali. Masuk kita kempen, kalah, kita terima kekalahan. Masuk lagi tahun 86, kalah. Tahun 90 kita bergabung dengan 46. Kita pun rasa kali ini boleh ambil alih Malaysia dah. Lawan Tun, kalah. Saya menanglah, Bil Parti kalah. Tak cukup bilang di Parlimen. Masuk lagi tahun 95. Dengan Parti 46 lagi kita bergabung dengan rakan-rakan yang lain. Kalah lagi. Tahun 99 datang gelombang reformasi. Hebat anak-anak muda bersama dengan kami pada waktu itu, Barisan Alternatif, datang pilihan raya. Saya menang dan Kawali menang. Malaysia kita tak boleh ambil alih. Kalah lagi. 2004 kita lawan lagi. Kita menang tapi parti tak menang. Rakan-rakan tak menang. Kalah. 2008 kali ini rasa boleh menang dah. Gabungan waktu itu PAS, DAP, Keadilan. Kami nampak sambutan cukup hebat. Datang pilihan raya, kalah lagi. Mari 2013, kali ini menang kami sangka. Ribuan manusia hadir dalam program-program himpunan menjelang pilihan raya. Mari putusan pilihan raya, kalah lagi. 2018 kita berkempen, berceramah bersama ke sana kemari di bawah Pakatan Harapan. Datang pilihan raya, menang dan jadi pemerintah. 22 bulan kemudian yang menang jadi pembangkang. Anak haram jadah semua. Inilah politik paling pelik dalam dunia. Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Sekarang hadirin sekalian, bagaimana generasi muda nak yakin dengan demokrasi? Buat apa keluar mengundi lagi kerana wakil rakyat yang dipilih boleh dibeli, boleh berpindah ke sana kemari. Politik sekarang cukup berbahaya. Kalau ada jutawan dunia berbilion ringgit, dia datang beli wakil rakyat 112 orang, dia boleh kuasai Malaysia. Betul atau tidak? Ini Mahyudin Yassin mengajar supaya wakil rakyat jual diri mereka bila dipilih oleh rakyat. Berbahaya hadirin sekalian keadaan begini. Kita dalam pilihan raya, bila kita lihat Barisan Nasional mulai menang di Cameron Highland, kemudian mereka menang pula di Tanjung Piai, mereka menang pula di Kimanis. Kami sama-sama telah berbincang, kemungkinan pilihan akan datang, Pakatan Harapan akan kalah. Kalau kalah, tak apalah, rakyat memilih. Ini tidak. Mereka dah boleh menang 3 kali pilihan parlimen. Lepas itu, peristiwa Sheraton, mereka kununnya. Mereka inilah yang sayang kepada Tun Mahathir Mohamad. Azmin Ali sayang kepada Tun, Tan Sri Mahyudin sayang kepada Tun. Upanya sayang kepada Tun, gulingkan Tun. Boleh percayakah orang seperti ini? Orang kata betul kan Tan Sri nak balik semula kepada UMNO. No way. Lepas itu berlindung di balik doa. Kita tengok filem Piramli duk kejar Normadia. Dekat nak sampai nak peluk dah. Rabbana taqabbal doa pula. Doa
pancarkan supaya rakyat lalai kuningnya dia orang baik. Dialah yang menggerakkan ahli parlimen menggulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bukan kami. Kami sayang. Kalau boleh kita nak mati di tapak tangan, nak berkubur di hujung kuku. Tapi inilah hadirin sekalian, politik Malaysia sekarang. Oleh itu, generasi muda bina semula Malaysia. Bina sistem demokrasi. Bina semula keinginan rakyat. Mula pembinaan itu dengan pelari kecil di Slim ini. Inilah permulaan anak muda kena bangun membina Malaysia baru. Karena sistem demokrasi negara kita telah hancur. Di Sabah pun begitu, di negeri-negeri pun begitu. Diumpan dengan habuan. Inilah kemuncak rasuah dan politik wang. Ya, tadi diceritakan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, dituduh rasuah dan didapati salah. Melayu yang kena awak Cina tak rasuah kan? Ingat Cina tak rasuah? Tengok Lim Guan Eng. Lim Guan Eng rasuah lagi besar. Sebab bila ditawarkan kepada beliau, kalau jadi projek itu nak hadiah 10%, Lim Guan Eng senyum. Senyum itu dianggap rasuah. Betul? Kalau calon bersatu blackout ini ataupun apa nama sekarang ni, pejuang ini tarik diri, saya akan hadiah 10 juta. Jangan senyum Tun. Senyum rasuah. Don't smile. Jangan senyum. Tak boleh. Ini ada orang ambil gambar nanti. Boleh didakwa karena saya menawarkan 10 juta Tun senyum. Ini tafsiran baru alam politik di Malaysia. Ya, kita akan lihat persembahan ini seterusnya. Saya tak mau mengampal yang panjang. Kita dikurung lebih daripada 5 bulan. Kita tak bertemu. Sekarang baru disikit beri kelonggaran, itu pun dengan kita patuh kepada arahan-arahan Kementerian Kesihatan. Dan kita berterima kasih kepada semua, terutama kaki tangan kerajaan, frontliner yang bekerja begitu kuat. Termasuklah pihak polis yang ramai pada malam ini menjaga keselamatan. Sebab kita, hal-hal keselamatan negara, keselamatan rakyat, kita patuh. Yang kita lawan ialah Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu mereka ini bukan daftar lagi. Saya dengar khabar Barisan Nasional semalam buat keputusan tak mau sertai Perikatan Nasional. Di Terengganu pula, bekas Menteri Besar Terengganu, Barisan Nasional, dia kata tak ada Perikatan Nasional di Terengganu. Jadi kita pun tak faham mereka ni sekarang ni. Dan bagi kita hadirin sekalian, apapun kita terus bekerja dan kita mau calon kita Amir akan diberi kemenangan pada pilihan raya nanti. Sekarang kita tahulah negara kita dalam keadaan pandemik ini, ekonomi dan pengangguran makin dahsyat. Dan kita tahulah rakyatlah yang akhirnya yang menderita. Rakyatlah semuanya akhirnya membayar segala kesilapan pemerintah. Tak kira siapa pemerintah. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas kerajaan bayar. Emas rugi, rakyat ganti. Jadi itu yang selalunya berlaku. Rakyatlah yang menanggung segala-galanya. Kita penuh simpati. Dan saya sebut tadi yang paling penting pilihan raya ini, kita mulakan kembali menghidupkan demokrasi, menghidupkan semula integriti, menghidupkan semula peranan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat boleh dijual beli seperti yang didedahkan
sekarang ini terutama berlaku di Sabah dan beberapa tempat yang lain. Dengar tip yang tersebar kalau itu benar suara Perdana Menteri, bagaimana ia nak mengumpan supaya kedudukannya kuat, karena beliau akan memberi habuan-habuan yang banyak kepada mereka yang menyokong beliau. Oleh itu demokrasi sudah pudar, integriti sudah hilang. Pilihan raya ini kita mulakan pemulihan itu. Anak-anak muda, jangan contohi abang-abang, bapak-bapak yang telah menyeleweng jauh. Bina semula Malaysia. InsyaAllah, orang seperti Syed Saddiq dan rakan-rakannya, termasuk anak muda yang lain, akan memulakan satu suasana baru politik Malaysia pada masa yang akan datang, dimulakan dengan pilihan raya Slim ini. Dan kita daripada Pakatan Harapan, DAP Keadilan dan Amanah, kami akan mengerahkan tenaga kami untuk membantu calon yang diputuskan tadi saudara kami. Hanya setakat ini dulu kita mulakan satu kebangkitan semula demokrasi, jati diri, integriti bermula di Dun Slim ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Kota Raja Abang Mat Sabu. Hadirin sekalian, seterusnya dijemput dan dipersilakan untuk menyampaikan ucapan dan juga amanat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Langkawi. Hidupkan! Hidupkan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Muhammad Sabu, dikenali sebagai Abang Man, tapi nampak dia lebih tua daripada saya. Yang berhormat ya Encik Anthony Low, yang berhormat Datuk Seri Mukris, yang berhormat Chan Li Kang, Saudara Amir Kushari, calon bebas, dan Slim, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat pejuang sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bernama Mahathir, umur 95 tahun. Ada ramai yang kata kepada saya, sudahlah, awak betul bersara. Ya, saya nak bersara lah. Tapi bila nampak benda-benda tak elok jadi, dan orang minta saya tolong, saya akan jadi satu orang yang tamak kalau saya tak cuba tolong sedikit sebanyak. Itulah saya, masa yang sisa-sisa yang ada adalah untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Itu saja. Nak dapat pangkat, nak dapat duit tu dah dapat dah. Dapat sampai jadi Perdana Menteri. Tak payahlah lagi. Tetapi kalau orang minta tolong, kita tak tolong, tak baiklah. Jadi inilah sebabnya yang pada malam ini saya ada bersiri di sini. Sebenarnya saya dulu bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sama-sama kita tubuh sebuah parti yang dinamakan Bersatu. Tujuan kita tubuh parti Bersatu itu ialah untuk menjatuhkan kerajaan kleptokratik Najib Tun Razak. Karena mereka mencuri duit, terlibat dengan rasuah dan macam-macam lagi yang salah. Sebab itu kami berdua berpendapat kami mesti adakan satu parti guna untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Saya percaya penuh kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini kepercayaan saya sudah hilang. Kerana dia bukan saja
menyatakan pendiriannya begitu kuat sekali melawan UMNO. Lebih kuat daripada saya. Kita tengok dalam video macam mana kuat sekali dia hentam UMNO. Dan saya percaya dia akan jatuhkan UMNO. Alhamdulillah, dengan syarahan-syarahan yang bersemangat, dia dipercayai oleh saya dan juga orang ramai. Sebab itu dia dipilih. Dan parti Pakatan Harapan dan juga Bersatu menang. Ialah itu adalah keputusan rakyat. Dalam demokrasi yang diutamakan ialah pendapat rakyat. Tetapi apabila sudah dapat kepercayaan kepada rakyat, maka dirancang untuk menipu rakyat. Inilah yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Sebab itu kerana tindakannya menyebabkan parti yang kalah menang, parti yang menang kalah. Yang ini pelik sikitlah. Tak pernah jadi di lain-lain tempat. Tetapi caranya ialah cara yang tidak baik. Dia mengkhianati rakyat yang memilih. Kerana yang menentukan dia dapat jadi wakil rakyat ialah rakyat. Bukan kerana dia sendiri. Kalau rakyat tidak sokong, Muhyiddin tak boleh jadi wakil rakyat. Tetapi setelah rakyat sokong Muhyiddin, dia nampak satu lagi langkah yang diperlukan ialah langkah untuk menjadi Perdana Menteri. Maka dirancanglah cara untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Mudah saja. Dia memberitahu kepada ahli Bersatu bahawa Pakatan Harapan ini akan hancurkan orang Melayu kerana ada DAP dalam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu ni bukan mudah nak dihancur. Kita lawan dengan komunis, kita menang. Kita lawan dengan British, kita menang. Kita lawan dengan International Monetary Fund, IMF, dan World Bank, kita menang. Kalau DAP nak bagi kita hancur, saya ingat lebih dahulu lagi kita hancurkan DAP. Kerana kita mempunyai kuasa untuk batalkan mana-mana parti dalam negara kita. Bahkan Muhyiddin adalah Menteri Dalam Negeri dan dia berhak untuk batal mana-mana parti pun dalam negara kita. Kalaulah benar DAP ni nak hancur orang Melayu, dia sendiri boleh padam nama DAP. Lepas tu adil lah, apa dia nak boleh buat. Komunis pun dengan senjatanya tak boleh hancur kita. Kita hancurkan komunis sehingga mereka sudah tidak ada lagi dalam negara kita, tidak dapat bergerak dalam negara kita. Jadi tuduhan kononnya DAP akan hancurkan orang Melayu ini hanya guna untuk menakutkan orang Melayu dan menyokong Muhyiddin. Dengan itu ramailah juga daripada parti satu ini yang pindah untuk menyokong Muhyiddin. Bukan sangat kerana nak selamatkan orang Melayu daripada dihancur oleh DAP, tetapi kerana nak jawatan, nak dapat pendapatan yang banyak, gaji yang tinggi. Itulah kerajaan yang ada sekarang ini. Saya tanya seorang menteri, kenapa tidak kembali kepada parti kita? Jawabnya, saya menteri, balik kepada parti, habis. Tak dapatlah duit. Jadi perjuangan untuk apa? Untuk duit. Sebab itu saya kata lebih baik lagi kalau kita tubuh sebuah parti yang kita panggil dengan nama Parti Apa Aku Dapat. Semua yang ada dalam kerajaan ini ada kerana dapat sesuatu. Mereka ditanya oleh Muhyiddin,
Sokong saya atau tidak? Kalau tak sokong, saya buang. Kalau sokong, boleh jadi apa nak? Jadi menteri apa? Habis dah menteri dah bagi. Tak apa, kita tubuh menteri lain. Ni tubuh 3 menteri lagi, disuruh minta duit, nak suruh bayar gaji. Kita tak akan sokong usul-usul. Inilah cara Muhyiddin. Semua yang ada dengan Muhyiddin sekarang ini ada kerana duit, bukan kerana perjuangan untuk agama ke bangsa ke negara ke, tidak. Cuma kerana kami dapat duit. Sebab itu sekarang ini kita dapati di Sabah. Di Sabah akan diadakan pilihan raya untuk Dewan Undangan Negeri Sabah. Sabah, kerajaan Sabah itu kuat, cukup bilang. Tetapi Hamzah sudah hulur bukan banyak duit kepada ahli-ahli dalam kerajaan. 13 orang dapat duit. Saya tak tahu betul ataupun tidak. Ada yang dapat sampai 32 juta ringgit untuk keluar daripada warisan. Ada yang dapat 5 juta. Ini politik duit saja. Bukan politik untuk nak bangunkan Sabah, nak majukan Sabah. Tidak. Apa aku dapat? Aku dapat duit, okeylah. Jadi inilah yang sudah melanda negara kita ini. Politik sekarang bukan untuk bangsa, bukan untuk negara, bukan untuk agama, tetapi untuk apa aku dapat. Jadi ini perlu kita kikislah, hapuskan politik seperti ini. Sebab itu kita terpaksa sekarang ni tubuh sebuah parti lagi. Saya tak berminat nak buat lagi banyak parti. Tetapi parti kami, Parti Bersatu, sudah di-hijack oleh Muhyiddin. Dia ambil alih Parti Bersatu dan kami kena buang. Saya sebagai pengurusi parti kena buang. Pergi ke mahkamah, mahkamah kata betul dia boleh buang saya. Jadi 4-5 orang lagi pengasas Parti Bersatu ini telah dikeluarkan daripada parti. Sebab itu kami tidak ada parti sekarang ini. Tetapi dalam pilihan raya untuk bersama-sama berjuang, kami perlu adakan sebuah parti. Sebab itu kita tubuh parti ini bukan untuk memecah orang Melayu lagi, tetapi untuk memberi tempat kepada orang Melayu supaya mereka dapat memilih sebuah parti yang berjuang untuk mereka, untuk rakyat, bukan untuk apa aku dapat. Yang ini yang ada sekarang ini. Sebab itulah kita tubuh sebuah parti ini, dan parti ini bertujuan untuk bersihkan negara daripada rasuah, daripada politik keuangan. Inilah parti kami yang kami namakan, saya nak isytihar di sini, nama parti baru ini banyak orang tak tahu. Kawan-kawan di sini pun tak tahu. Parti ini dinamakan Parti Pejuang Tanah Air. Parti ini mesti bersih. Dia bukan parti apa aku dapat. Sebab itu saya harap mereka yang sudah tinggal bersatu, mereka yang sudah jadi blackout, boleh sekarang ni cerah balik masuk Parti Pejuang Tanah Air. Inilah parti kita. Saya nak baca sikit satu tulisan saya yang bunyi semacam sajak, tapi bukan sajak. Ini orang tak pandai tulis ni, dia tulis berkenaan dengan parti baru, Parti Pejuang. Kita tubuh parti untuk selamatkan kita. Parti kita di-hijack untuk selamatkan musuh kita.
Demikian bersatu. Ditubuh untuk hapuskan kleptokrat, sekarang beralih untuk selamat kleptokrat. Kerana apa? Kerana jawatan dan wang. Perjuangan asal dibelakangkan. Perjuangan sekarang berasas kepada apa aku dapat. Jalan mudah. Terima saja apa yang ditawar oleh Muhyiddin. Jika ada sesuatu yang boleh hancur Melayu, mengutamakan apa aku dapat adalah cara hancur orang Melayu. Kerana bila kita disuap ataupun diberi rasuah, orang yang memberi rasuah itu bukan kerana dia nak buat sesuatu yang baik. Dia tahu benda yang dia nak buat itu kita tak bersetuju, tapi dia bagi duit supaya kita bersetuju dan dia terus buat benda yang tak baik. Inilah yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan sekarang ini dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia juga suap duit kepada orang supaya sokong dirinya. Ini kenapa saya berkata bahawa mengutama apa aku dapat adalah cara hancur orang Melayu. Kenapa? Kerana mengutama apa aku dapat membelakangkan kepentingan Melayu. Lihat peristiwa tanahnya kita yang dijual. Ya, jual tanah dapat duit. Duit habis, tanah sudah tergadai. Apa yang tinggal pada penjual? Nothing. Lihat Melayu negara jiran. Melayu lagikah negara mereka? Jual tanah sama dengan jual hak mengundi umpamanya. Lama kelamaan jual negara. Tidak ada hak lagi. Maka hancurlah Melayu. Siapa yang salah? Orang lainkah ataupun kita sendiri yang salah? Pilihlah. Parti kami ditubuh kerana kesedaran. Rasuah menghancur bangsa. Rasuah yang hancur orang Melayu. Jika ingin dapat jawatan dan wang, pilih parti lain. Jika ingin tebus maruah, jika ingin kekal hak kita, pilih parti kami, Parti Pejuang. Kita bermula dengan memperkenalkan seorang calon di Slim ini. Oleh kerana kita belum dapat tubuh parti kita, maka dia dikenali sebagai calon bebas. Tapi dia sebenarnya adalah calon pejuang. Dan dengan itu saya harap segala pejuang-pejuang bangsa di sini ini akan menyokong calon kami, calon Parti Pejuang. Percayalah, parti ini akan pegang teguh kepada penolakan money politik kewangan. Kita tak akan tawar bayaran untuk sesiapa yang nak jadi ahli. Kalau nak jadi ahli, jadilah. Tapi dalam parti ini tak ada duit nak dihamburkan kepada sesiapa. Kalau nak masuk, nak tolong Muhyiddin, dia banyak duit. Di Sabah bagi bilion-bilion duit kepada orang. Kalau tak bagi duit, kenapa orang itu nak lompat? Kerana duit lah yang mereka itu lompat keluar daripada warisan. Tetapi saya harap di Slim ini kita semua bukan keturunan katak. Ya, kita tegak, kita berjalan lurus dan kita akan berjuang bangsa kita, negara kita dan agama kita. Itu adalah perjuangan yang mulia.
itulah yang akan menembus maruah bangsa kita. Hari ini dunia pandang rendah kepada kita kerana perbuatan satu orang, kerana Najib yang mencuri berbilion-bilion ringgit. Dunia kenali sebagai ini adalah satu skandal yang terbesar di dunia. Kita tak nak dikenali dengan nama orang yang selalu makan duit, curi duit, rasuah dan sebagainya. Kita nak negara kita kembali menjadi harimau Asia. Ini harapan kita. Dengan pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, ini dapat kita lakukan. Kita akan besarkan parti kita. Waktu ini pun ramai yang sudah meminta untuk menyertai parti baru ini. Walaupun mereka belum tahu namanya, tetapi mereka akan mengambil bahagian dalam parti baru ini. Kami menjemput semua yang ingin berjuang, bukan untuk apa aku dapat, tetapi untuk bangsa, negara dan agama. Sila sertai parti pejuang tanah air. Dan dia bermula dengan sokongan kepada calon kami. Saya harap penduduk di Slim ini akan beri sokongan penuh kepada calon kami sebagai pengakuan bahawa penduduk di Slim menolak politik kewangan. Saya percaya penduduk di Slim ini tidak suka kepada politik kewangan kerana dia akan memusnahkan kita. Mereka yang memberi